Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Zafri bin Muhammad Rosli dan juga dua ahli kumpulan saya, Muhammad Izzat Syazwan bin Nurizan dan juga Nur Atira binti Rosli, telah ditugaskan untuk membuat kajian tentang nilai-nilai Islam dalam falsafah masyarakat Islam di Malaysia. Kami melakukan kajian ini berpandukan artikel-artikel yang kami temui di laman sesawang internet. Tajuk yang dipilih ini dibuat untuk mempelajari dan mengenal pasti sejauh mana nilai-nilai Islam difahami kepentingannya dan juga dipraktikkan dalam kehidupan seharian masyarakat Islam di Malaysia. Setiap masyarakat memiliki mekanisme yang tersendiri untuk merungkai masalah yang dihadapi. Namun demikian, masyarakat Islam mempunyai pertimbangannya yang tersendiri dalam menentukan nilai-nilai yang bersesuaian dengan ruh syariat dan dapat menempuhi realiti dan keperluan semasa masyarakat. Oleh itu, kajian ini dilakukan kerana wujudnya pelbagai implikasi dan juga kebaikan yang boleh diperolehi dan dipelajari oleh setiap masyarakat Islam ke arah penjanaan insan terpuji dan mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Di samping itu, kefahaman terhadap nilai-nilai Islam juga penting dalam menzahirkan ciri-ciri yang positif seperti keadilan, kesaksamaan, kebaikan dan memelihara kepentingan umum seperti mana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dalam usaha untuk memartabatkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang dapat dicontohi oleh semua negara Islam di dunia. Terdapat banyak nilai-nilai Islam dalam falsafah masyarakat Islam di Malaysia. Antaranya adalah kita mestilah berpakaian mengikut syariat Islam. Hal ini berkait rapat dengan ketakwaan seseorang individu. Perkara ini juga amat dititik beratkan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-A'raf ayat ke-26. Maksudnya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasan bagi kamu, tetapi pakaian takwa itu adalah yang terbaik. Demikianlah sebahagian tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka beringat. Berpandukan ayat Al-Quran sebentar tadi, jelaslah bahawa kita sebagai penganut agama Islam diwajibkan untuk menutup aurat. Menutup aurat bukan sekadar membaluti, ianya bermaksud menutupi. Sebagai contoh, kita memakai pakaian yang menutup aurat, pakaian yang labuh, pakaian yang tidak ketat, pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan, memakai tudung bagi wanita, memakai pakaian yang tidak jarang agar tidak nampak warna-warna kulit di tubuh kita dan juga banyak lagi. Peranan nilai-nilai Islam yang diperolehi dengan memakai pakaian yang mengikut syariat Islam ini adalah dapat memelihara jiwa dengan menghormati hak asasi manusia tanpa mengira agama, bangsa, etnik dan juga pangkat. Seterusnya, ianya juga untuk menjaga maruah dan kehormatan individu, terutamanya sebagai seorang wanita Islam yang tinggi darjatnya. Ianya juga dapat mencegah daripada perkara-perkara yang tidak diingini seperti salah laku seksual, merendahkan maruah dan martabat seorang wanita. Jelaslah di sini bahawa berpakaian mengikut syariat Islam sekaligus dapat mencegah individu daripada melakukan dosa dan juga dapat melahirkan negara yang harmoni. Ianya juga dapat meningkatkan martabat diri di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Akhir sekali, ianya dapat menjadikan Malaysia sebagai negara Islam yang dicontohi oleh negara-negara Islam yang lain. Hai, nama saya Nur Atira binti Rosli daripada kelas SR2413N. Nombor pelajar 2022750667. Sosial budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat itu. Sosial budaya Islam ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang lahir dari akidah dan petunjuk Islam bersangkutan dengan akhlak dan pergaulan masyarakat itu dalam berbagai bidang kehidupan mereka bagi merangsang pembangunan masyarakat berkenaan menurut yang diredai Allah. Kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan Melayu dan sistem berkerajaan merupakan suatu proses pembudayaan yang boleh dikaji dari berbagai sudut seperti pendidikan dan pengembangan ilmu bahasa dan persuratan kebudayaan dan kesenian, gerakan kesedaran politik dan pentadbiran pembaharuan pemikiran ketatanegaraan, soal hukum hakam sejarah wilayah, sistem sosial, aspek nilai dan sebagainya. Dalam konteks sosial budaya terdapat beberapa aspek yang penting berhubung, iaitu pendidikan dan pengembangan ilmu bahasa dan persuratan kebudayaan dan kesenian politik dan pentadbiran dan isu dan cabaran semasa kehidupan sosial umat. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, kumpulan organisasi dan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan kepercayaan dengan ciri-ciri tertentu yang dapat dibezakan. Setiap masyarakat mempunyai nilai budaya yang tersendiri, namun terdapat banyak persamaan dari segi tujuan atau motif utamanya. Perbincangan ini akan melihat kepada penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia dari aspek sosial budaya, dan nilai-nilai Islam akan dihuraikan secara mendalam dalam bilangan yang seterusnya. Perkara yang pertama ialah ketaatan kepada Sultan dan menghormati pemimpin. Sultan adalah sistem sokongan utama bagi sesebuah negara. Tanpa mereka, keadaan masyarakat di negara tersebut akan menjadi kucak-kacir kerana tiada sesiapa yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Islam telah mengajar tentang nilai ketaatan dan kesetiaan kepada Sultan atau Raja atau pemerintah pada setiap perkara yang makruf. Syekh Mutawalli Al-Syarawi, suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah perlulah pemerintah itu didasari dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan daripada penindasan terhadap rakyat di bawahnya. Justru itu, setiap pemerintah itu dituntut untuk menunaikan amanah dengan sempurna, dan setiap pemerintah itu juga dituntut agar mereka sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Sekiranya ini tidak berlaku, maka mereka akan digelar sebagai pemerintah yang zalim. Ini kerana arahan pemerintah selagi mana ia menyeru kepada kebaikan dan kemaslahatan rakyat secara umum hendaklah didengar dan ditaati, walaupun arahan yang dikeluarkan tidak dipersetujui oleh pandangan peribadi segelintir rakyat. Perkara ini dijelaskan dalam satu kaedah fiqh yang masyhur yang menyatakan bahawa setiap arahan atau urus tadbir seorang pemerintah kepada rakyat hendaklah terikat dengan maslahah. Ketaatan kepada pemerintah adalah suatu tuntutan syarak dan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat. Seterusnya, bersyukur dengan rezeki Allah. Syukur ialah menzahirkan nikmat melalui lisan, hati dan anggota dengan cara lidah atau lisan mengiyakan yang makruf dan memujinya. Hati pula mengiktirafkan dengan nikmat, sedangkan anggota melakukan perbuatan yang diredai kepada yang disyukuri. Islam adalah agama yang penuh dengan nilai kasih sayang sederhana, menghargai sesama manusia. Ia mengajar umatnya agar menjaga hubungan baik sesama manusia selain hubungan dengan Allah. Cara yang paling mudah bagi seseorang hamba untuk bersyukur kepada Allah iaitu dengan sentiasa memuji Allah di dalam hatinya. Seterusnya, kita harus menyadari bahawa diri kita ini Allah yang menciptakan. Alam semesta dan indah, udara yang kita hirup, makanan-makanan baik dari tumbuhan atau haiwan.
serta orang-orang di sekitar kita yang sayang dengan kita, semua adalah nikmat dari Allah. Oleh sebab itu, jagalah hati kita setiap detik dan mengingat kebesarannya. Seterusnya, cara bersyukur menurut Islam selanjutnya yakni dengan bersikap ikhlas. Maksudnya, jangan selalu iri dengan nikmat orang lain. Jangan hanya melihat kehidupan orang-orang yang lebih kaya, lebih berjaya dari kita, tapi lihatlah kehidupan orang di bawah kita. Orang-orang yang serba kekurangan, orang yang mungkin fizikalnya kurang sempurna atau mereka yang hidup sendirian. Apakah kita tidak malu mengeluh terus sementara ada orang yang kehidupannya jauh lebih susah namun mereka tetap bersabar? Dengan melihat orang-orang di bawah kita, setidaknya kita boleh sedar bahawa nikmat yang kita dapatkan dari Allah sudah sangat cukup. Jadi bersyukurlah dengan nikmat yang telah diberi oleh Allah. Seterusnya, memuliakan yang tua. Islam merupakan sebuah agama yang amat menitik beratkan adab-adab dalam berkomunikasi sesama manusia, sama ada Islam dan bukan Islam. Untuk itu, di antara sebab Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan atau mengajar akhlak kepada sekalian manusia. Menghormati orang yang lebih berusia merupakan salah satu nilai murni yang perlu diterapkan kepada anak-anak. Dewasa ini, kita melihat ramai anak muda yang hilang sikap murni dan hormat kepada warga emas. Sedangkan nilai civic yang diterapkan sejak di bangku persekolahan merupakan perkara yang perlu diamalkan. Sedangkan Islam mengajar kita untuk menghormati golongan yang lebih tua. Ia merupakan salah satu kunci kepada keamanan dan kebahagiaan kepada kehidupan kita sendiri. Selain itu, kita mestilah berbakti kepada ibu bapa. Ini kerana betapa besarnya tanggungjawab berbuat baik kepada orang tua sehinggakan Allah ada menyebut di beberapa tempat dalam Al-Quran dengan menggabungkan perintah untuk mengabdikan diri kepadanya dan berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa adalah akhlak yang ada pada semua Nabi dan Rasul. Ia menggambarkan tidak mungkin orang yang derhaka kepada ibu bapa layak mengajak orang lain membuat kebaikan, apatah lagi memimpin manusia. Firman Allah menceritakan akhlak Nabi Isa, iaitu, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ia telah memberikan kepadaku kitab Injil, dan ia telah menjadikan daku seorang Nabi, dan ia menjadikan daku seorang yang berkat di mana saja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup, serta taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan daku seorang yang sombong, takbur atau dahaka. Surah Maryam ayat 30 sehingga 32. Kesimpulannya, setiap kita harus bermuhasabah sejauh manakah kebaktian dan kebaikan yang sudah dilakukan kepada ibu bapa. Peluang terbuka luas untuk kita tingkatkan kasih sayang dan perhatian kepada ibu bapa, memohon maaf atas segala kelemahan sebagai anak yang alpa terhadap tanggungjawab kita. Dengan itu, marilah sama-sama kita mencuba menjadi seorang Muslim yang baik budi pekerti atau akhlak dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Izzat Syazwan bin Nurizan. Nombor pelajar 20227829943. Saya dari kelas SR2413N. So, video pada kali ini kami akan membentangkan tentang nilai-nilai Islam dalam falsafah hidup masyarakat Islam di Malaysia. So, apa poin seterusnya? Kita tengok. Let's go. Nilai kesopanan dan akhlak. Nilai ini penting kepada umat Islam dan ditekankan dalam perlembagaan negara Malaysia. Tamadun tidak akan maju tanpa kesopanan dan nilai moral yang tinggi. Kehilangan nilai-nilai penting ini akan membawa kepada perlakuan jenayah dan gaya hidup yang tidak bermoral. Perlu diingat bahawa cara hidup perlu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta memupuk nilai-nilai murni yang lain. Selain itu, ini diikuti oleh artikel berjudul Nilai dan Etika Pengurusan, analisis dari perspektif keagamaan Malaysia oleh Ahmad Bashir Aziz dari Universiti Utara Malaysia, UUM. Artikel ini mengupas tentang nilai-nilai murni yang dipupuk oleh masing-masing agama yang ada di Malaysia, yang semuanya menyerukan untuk mendekati kebaikan dan menjauhi keburukan, atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar.
Artikel ini juga tersebut juga menyoroti pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial individu. Artikel ini membagi nilai-nilai agama berdasarkan Al-Quran menjadi 3 bahagian: akidah, syariah dan etika. Akidah adalah prinsip keyakinan, ibadah dan pemikiran umat manusia dalam perjalanan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, syariah ialah peraturan dan hukum kehidupan untuk membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Yang ketiga adalah nilai akhlak. Akhlak secara amnya ialah nilai moraliti dan tidak tanduk manusia. Namun begitu, dalam konteks Islam, akhlak ialah nilai moraliti dan tindakan manusia yang berlandaskan syarat-syarat Islam. Artikel ini menyatakan bahawa dengan mengamalkan 3 nilai ini sebagai umat Islam, ia dapat melengkapkan cara hidup kita supaya hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, artikel dari Asmawati Suhid berjudul Mengajarkan Adab dan Moral Islam dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedikit berbeza dengan artikel di atas, artikel ini menekankan pentingnya mengajarkan Islam dan mempelajari adab dan etika di kalangan generasi muda. Firman Allah bererti, "Hai orang-orang yang beriman, kamu semua masuk Islam." Surah Al-Baqarah bahagian 208. Dari sudut pandangan Islam, pendidikan dipandang mampu mengembangkan modal manusia secara utuh kerana komprehensif dan seimbang secara spiritual, fizik, emosional dan intelektual. Sifat ini dipandang memiliki potensi untuk meningkatkan semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, pendidikan adab sangat ditekankan terutama di kalangan anak-anak agar mereka boleh membezakan yang mana benar dan yang mana salah. Said Muhammad Naqib Al-Atas 1980 berpandangan bahawa proses pembelajaran dan pendidikan adalah proses penerapan adab ke dalam diri seseorang. Tegasnya lagi, menurut perspektif Islam, pendidikan adalah penting untuk membangunkan insan yang bermoral. Artikel ini juga menegaskan 4 jenis hubungan yang membawa kepada pembangunan modal insaniah, iaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan masyarakat, alam sekitar serta Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hubungan ini dapat dijaga sebaik mungkin, tidak mustahil untuk sesebuah organisasi kecil berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Selain itu, dalam pendidikan Islam menawarkan falsafah yang sangat jelas dalam membimbing masyarakat Islam dalam menuntut ilmu. Falsafah pendidikan Islam yang holistik dan integratif merupakan antara falsafah pendidikan terpenting yang menjana anjakan paradigma positif dalam diri setiap individu Muslim untuk menjana modal insan bersepadu. Falsafah dan nilai-nilai Islam merupakan bahagian penting dalam sistem pendidikan, menyumbang kepada pembentukan sistem pendidikan yang tersusun melalui falsafah dan amalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Ia bertujuan untuk membentuk generasi ataupun pelapis sebagai insan yang bukan sahaja seimbang dari segi agama tetapi juga seimbang dari segi akhlak dalam kehidupan. Akhir sekali, secara kesimpulannya, berdasarkan artikel yang telah kami kaji, ternyata nilai-nilai Islam yang dipegang oleh masyarakat Islam di Indonesia adalah penting untuk pembangunan masyarakat Islam yang beradab dan berakhlak mulia. Nilai dan moral adalah penting dan kita harus memberi mereka keutamaan apabila berusaha untuk memperbaiki masyarakat. Tanpa nilai-nilai ini, falsafah Islam telah berkembang sejak zaman dahulu dan tidak bernilai. Pekerja yang tidak mempunyai semangat kesatuan tidak akan dapat membentuk atau mendisiplinkan diri mengikut peraturan,
undang-undang atau sebarang bentuk dasar awam. Dengan berkesan kerana apabila seseorang itu kotor, dia melakukan sesuatu yang jahat walaupun dia tahu bahawa dia telah melanggar peraturan. Semua pihak yang bertanggungjawab perlu bersama-sama membantu, memperkukuhkan dan mempromosikan nilai-nilai murni dalam sesebuah masyarakat Islam di Malaysia agar generasi akan datang dapat dipertingkatkan. Sekian daripada kami. Terima kasih.